Sakaratul maut merupakan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap makhluknya. Kita sebagai orang Islam mesti yakin dan percaya bahawa sakaratul maut itu pasti akan berlaku. Hari ini Ustazah akan kupas satu lagi tajuk yang mempunyai kaitan dengan sakaratul maut, iaitu adab menziarahi jenazah dan adab menziarahi kubur. Ustazah harap semua murid bersedia untuk belajar hari ini. Tajuk kali ini sangat menarik untuk kita kupas. Baiklah, kita akan mulakan sekarang. Semua pastikan sudah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi dengan pelajaran pendidikan Islam tahun 5 bertajuk Kehidupan Hanya Pinjaman. Terlebih dahulu, saya akan terangkan beberapa maksud perkataan supaya murid-murid lebih faham. Yang pertama ialah jenazah. Kalimah jenazah ialah istilah bagi orang Islam yang telah meninggal dunia. Okey, orang Islam yang telah meninggal dunia apabila rohnya telah diambil oleh malaikat Israel, maka yang tinggal adalah jasad. Jasad inilah yang kita sebut sebagai jenazah. Yang kedua, perkataan yang kedua ialah kubur. Kubur ialah tempat di mana jasad manusia dikebumikan. Okey, di dalam agama Islam, jasad bagi orang Islam akan dikebumikan. Tetapi bagi agama-agama lain mengikut kepercayaan sendiri. Ada yang membakar jenazah, ada yang mengkebumikan jenazah. Jadi tempat yang jenazah dikebumikan tersebut kita sebut sebagai kubur. Ustazah akan terangkan adab dan larangan ketika menziarahi jenazah. Apabila kita pergi melawat ataupun menziarahi jenazah serta keluarganya, yang pertama hendaklah berdoa untuk si mati. Okey, doa yang elok-elok agar urusan si mati dimudahkan Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaklah pergi dalam keadaan yang menutup aurat. Okey, aurat bagi lelaki hendaklah memakai pakaian yang menutup pusat hingga ke lutut. Okey, manakala bagi perempuan hendaklah bertudung. Okey, dan itu bertujuan untuk menghormati si mati dan keluarganya. Yang ketiga hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik tentang si mati. Kalau kita hendak bersembang, hendak berkata-kata, katalah yang elok-elok tentang si mati. Sebut semua amal kebaikan yang pernah dia lakukan bagi menghormati si mati dan keluarga si mati. Yang seterusnya, adab dan larangan ketika menziarahi jenazah ialah membacakan ayat suci Al-Quran kepada si mati. Okey. Yang seterusnya, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati kerana berita tersebut merupakan berita yang mendukacitakan keluarga si mati. Jadi kita ucapkan takziah untuk berkongsi rasa sedih keluarga si mati. Yang seterusnya, elakkan bercakap tentang perkara-perkara yang aib bagi si mati. Sebab itulah kita hendaki bercakap hanya perkara-perkara yang elok dan elakkan daripada bercakap benda yang tak elok. Okey, Ustazah juga akan terangkan adab menziarahi kubur. Apabila jenazah tersebut selesai mandi, dikafankan, disolatkan, maka jenazah akan dibawa ke kubur. Jadi adab ketika menziarahi kubur, yang pertama, memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Okey, bertujuan untuk menghormati tanah perkuburan dan orang-orang yang berada di sekitar kawasan perkuburan. Yang seterusnya, adab menziarahi kubur ialah mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Okey, penghuni kubur adalah tempat yang sunyi. Okey, jadi apabila kita masuk ke kawasan perkuburan, kita hendaklah mengucapkan salam. Okey, perkataan salam yang mudah ialah Assalamualaikum ya ahlil kubur. Okey, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Okey, ucapkanlah salam kali pertama untuk seluruh
penghuni kubur, dan ucapkanlah salam kali kedua kepada kubur yang kita tuju. Yang seterusnya, duduk dengan tenang dan sopan. Carilah ruang yang boleh kita duduk, dan duduklah dengan sopan. Jangan duduk di tanah perkuburan orang lain ataupun duduk di tepi-tepi kuburan orang lain. Okey, kerana itu tidak menghormati penghuni kubur. Seterusnya, membaca Al-Quran dan mendoakan si mati. Doakan agar urusan si mati dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kerana si mati dan kita yang datang menziarahi sudah berada di dua alam yang berbeza. Jadi doakan agar Allah mudahkan urusan si mati di alam barzah. Okey, seterusnya Ustazah akan terangkan larangan ketika menziarahi kubur. Ketika kita menziarahi kubur, perkara-perkara berikut hendaklah dielakkan. Yang pertama, duduk atau melangkah kubur. Okey, sedangkan kita hendaklah menjaga perlakuan kita semasa di kubur. Jadi cari tempat yang sesuai untuk duduk. Jangan sesekali melangkah kubur orang lain atau kubur orang yang kita ziarahi. Seterusnya, larangan meratap kepada si mati. Meratap maksudnya menangis yang keterlaluan, teresak-esak sehingga mengganggu orang lain. Okey, itu adalah perbuatan yang dilarang. Seterusnya, merosakkan dan mengotori kawasan perkuburan. Okey, hendaklah kita menjaga kawasan perkuburan yang kita ziarahi tersebut. Elakkan daripada mematahkan pokok, membuang sampah di merata-rata di kawasan perkuburan. Okey, hendaklah menjaga kawasan perkuburan tersebut supaya sentiasa bersih. Seterusnya, larangannya ialah tidak boleh melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat di perkuburan. Okey, mungkin ada orang yang pergi menziarahi kubur, pergi masuk ke kawasan perkuburan, tetapi bukan untuk menziarahi kubur, tetapi untuk melakukan perkara-perkara yang lain, perkara-perkara maksiat. Maka perkara itu hendaklah dielakkan. Kita hendaklah menghormati orang yang telah meninggal dunia, menghormati kawasan perkuburan tersebut. Okey, Ustazah juga akan terangkan hikmah beradab ketika menziarahi jenazah dan kubur. Okey, yang pertama, sekiranya kita menjadi umat Islam yang mengikut apa yang syariat kehendaki, nescaya kita akan beradab ketika menziarahi jenazah dan kubur. Yang pertama, ia akan memberi keinsafan bahawa semua yang hidup akan mati. Apabila kita menziarahi jenazah tersebut dan menziarahi kubur, kita akan timbul akan rasa insaf di dalam hati bahawa suatu hari nanti kita pasti juga berada di tempat tersebut. Kita pasti akan menjadi jenazah dan kita pasti akan ditinggalkan di kawasan perkuburan yang sunyi. Secara tak langsung, itu akan memberi rasa insaf dan kita insaf kepada diri kita, dan kita akan bersedia untuk menghadapi saat-saat kematian tersebut. Okey, seterusnya, ia boleh mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Okey, apabila kita pergi menziarahi jenazah, ia boleh eratkan hubungan silaturahim antara keluarga jenazah dengan orang yang datang berziarah. Okey, selain itu ia mengurangkan kesedihan dan tekanan emosi kepada keluarga jenazah. Keluarga jenazah telah kehilangan orang yang mereka sayang. Secara tak langsung mereka akan berada dalam keadaan sedih. Jadi apabila kita datang menziarahi mereka, sekurang-kurangnya mereka boleh berkongsi rasa sedih tersebut dengan para berkongsi rasa sedih tersebut dengan orang yang datang menziarahi mereka. Okey, seterusnya, hikmahnya juga ialah dapat menunaikan hak sesama Muslim. Okey, hak jika kita hidup berjiran, kita menunaikan hak sebagai seorang jiran kerana kita berziarah jenazah
ahli keluarga mereka. Seterusnya, mendorong membuat persiapan menghadapi kematian. Secara tak langsung, kita akan rasa insaf, kita akan rasa takut untuk menghadapi saat-saat tersebut. Jadi, ia akan mendorong jiwa kita, diri kita supaya sentiasa melakukan amal ibadah sebagai persediaan untuk menghadapi kematian tersebut. Seterusnya, dia dapat mendapatkan keredaan Allah. Hikmahnya juga mendapatkan keredaan dari Allah Ta'ala. Okey, seterusnya Ustazah terangkan akibat jika kita mengabaikan adab menziarahi jenazah dan kubur. Okey, sekiranya kita tidak melakukan adab tersebut dan tidak melakukan apa seperti yang disarankan oleh Allah Ta'ala, yang pertama, dipandang rendah oleh masyarakat. Okey, yang kedua, tidak mendapat pahala, kerana apabila kita berziarah, kita akan dapat pahala. Dia boleh mengeratkan silaturahim. Tetapi jika kita tidak melakukannya, sudah tentu kita tidak akan mendapat pahala. Yang kedua, menyinggung perasaan dan menambahkan kesedihan kepada keluarga si mati. Jika kita tidak pergi berziarah sedangkan kita mengenali si mati dan mengenali keluarga si mati, nescaya dia akan menyinggung perasaan keluarga si mati dan menambahkan rasa sedih keluarga si mati. Okey, seterusnya dia boleh merenggangkan hubungan silaturahim antara keluarga si mati dengan orang tersebut. Okey, dipandang rendah oleh masyarakat dan dimukai oleh Allah Ta'ala. Begitulah akibat jika kita mengabaikan adab menziarahi jenazah dan kubur. Sebenarnya nampak tajuk ni macam mudah dan ringkas, tetapi dia memberi impak yang besar kalau kita melaksanakannya, terutamanya dalam kalangan keluarga dan rakan-rakan. Okey, seterusnya Ustazah sediakan juga latihan sebagai pengukuhan kepada tajuk ini. Ustazah harap murid-murid bersedia dan kita akan mulakan soalan latihan kita sekarang. Okey, sila perhatikan soalan yang telah Ustazah sediakan. Yang pertama, nombor 1, setiap yang tempat kosong akan merasai mati adalah tanda yang membuktikan manusia itu akan binasa. A, alif bernyawa, ba mati. Okey, Ustazah nak murid perhatikan soalan ini dan jawab pilihannya alif dan ba. Yang kedua, ketika menziarahi jenazah hendaklah memakai pakaian yang dan menutup. Okey, ada dua jawapan di sini. Yang pertama, alif sopan aurat, hitam aurat. Yang manakah jawapan yang tepat? Okey, seterusnya yang ketiga, orang yang tidak beradab ketika menziarahi jenazah akan alif dimarahi, ba dimurkai. Okey, cuba pilih jawapan yang tepat. Yang keempat, ucapkanlah, nak ucapkan apa, atau kata-kata yang baik kepada ahli keluarga si mati. Okey, nak ucapkan tahniyah atau takziah. Okey, sila pilih jawapan yang tepat. Yang kelima, banyakkanlah dan membaca ketika menziarahi jenazah. Yang pertama, alif berdoa Al-Quran, ba menangis tazkirah. Okey, yang manakah jawapan yang tepat? Murid-murid sila pilih. Yang keenam, dengan menziarahi jenazah akan mengeratkan tempat kosong antara keluarga si mati. Okey, yang pertama alif pergaduhan, yang ba silaturahim. Jadi Ustazah harap murid-murid cuba jawab dan perhatikan bersama-sama jawapan yang telah murid-murid bulatkan. Kita akan semak bersama-sama. Okey, ini adalah jawapan yang telah Ustazah sediakan, nombor 1 hingga nombor 6. Sila semak dan pastikan murid-murid
menjawab dengan tepat. Ustazah doakan semoga murid-murid dapat menjawab dengan betul. Sekiranya salah, bolehlah ulang sekali lagi. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk murid-murid. Okey, dan kita hendaklah mempraktikkan adab ini bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.